So, kemahiran ini sangat penting untuk memantapkan lagi pengetahuan. Okey, pengetahuan kita yang kita belajar hari ini ada 3. Yang pertama, rakan pembimbing. Yang kedua, kontekstual. Dan yang ketiga ini sama aras kebolehan. Jadi apa itu sama aras kebolehan? So, apakah maksud kaedah PDP sama aras kebolehan? Okay, boleh hantar respon kalian. Yang paling hampir lah yang kita boleh ambil kira, tepukan untuk cikgu yang memberikan respon. Boleh utamakan pemulihan, fokus. Maknanya itu adalah sebenarnya dia bukan utama, tetapi di samping itu guru dapat memberi tumpuan kepada murid yang memerlukan perhatian. Okey, itu yang paling hampir. Namun apabila kita sebut sama aras kebolehan, indikator yang pertama yang kita kena ambil kira ialah yang ini tak ada di sini, iaitu kita mesti pastikan semua pelajar kita sama aras, sama kebolehan. Jadi inilah penambahbaikan dari kami bahawa keutamaan untuk PDP sama aras kebolehan yang penting sekali apabila kita dapati murid-murid kita ini sama lebih kurang kebolehan dia, kemahiran dia, aras kepandaian dia lebih kurang sama. Terutama bagi kalau tahun 2, tahun 3. Rupanya walaupun dia tahun 2, dia dah boleh belajar yang tahun 3. Dia dah tahu pun apa yang dibelajar oleh tahun 3. Itu maksud dia. Itu yang paling penting apabila kita nak menggunakan PDP ini. Itu sama aras kebolehan ya. Jadi di sini adalah peranan kita sebagai guru berapa aras cikgu biasanya? 3 kan? Kita ada lemah, sederhana, tinggi, cemerlang. So kita boleh araskan kepada 3 peranan tersebut lah. Tapi sekarang ni bila cikgu nak menggunakan kaedah sama aras kebolehan ni, okay, cikgu kena justify mereka Okay, contohnya dari aspek satu topik tu katakanlah bagi murid tahun 2, yang paling simple sekali cikgu apa? Cikgu rasa paling simple sekali. Yang paling simple sekali seharusnya semua murid dah boleh baca lah. Kalau yang tahun 2 tu kan, itu yang paling benar. Walau bagaimanapun kita faham ada murid yang sampai tahun 6 ada yang tak boleh baca lagi kan. Tapi ikut kepada keadaan cikgu punya murid, so mungkin murid yang tahun 2 atau 3 dari aspek membaca semuanya boleh. Jadi kita tahu dari asrama kebolehan membaca tu semua adalah standard, semuanya tahu membaca kan. Jadi kita semuanya tahu membaca, jadi cikgu dah tak ada masalah untuk melaksanakan aktiviti berkaitan untuk membaca tu dalam skop yang lebih kurang sama saja. Okay. Tapi kalau katakanlah semua murid cikgu tu walaupun dah tahun 2 tapi dia dari segi membaca dia masih lagi lemah kan, tak tahu baca sebagai lagi kan. Jadi dekat situ, jadi cikgu kena didik untuk sama aras kebolehan, kena rendahkan mereka. PDP sama aras kebolehan merupakan salah satu kaedah yang berkesan dan relevan bagi pelaksanaan PDP dan kelas bercantum. Murid yang tahu persekolahannya lebih tinggi, ada kalanya boleh diberi sedikit ruang dan peluang kepada mereka untuk mencari bahan atau menyiasat dan mengumpul informasi sendiri. So ini dalam konteks itu pula. So kalau murid yang contohnya tahun 4 dan tahun 5, kita pun nampak perbezaannya. Cikgu tahu tak, salah seorang mereka yang berada dalam kelas bercantum itu siapa ni? Anak cikgu. Cikgu ada berapa orang? Katakanlah ada 6 orang kan. So dalam 6 orang tu apa? Semuanya anak cikgu. Okey, jadi ada aspek siapa atas kebolehan tu. Dari segi yang tahun 5 tu memang dah 4 anak cikgu kan, mesti dah lebih advance lagi. Okay. Kan ada penggunaan IT di rumah, walaupun di pedalaman dan sebagainya kan. Jadi tak salah kalau murid tersebut cikgu boleh bawa dia laptop ke atau apa kalau komunikasi bikin lagi
rumah untuk belajar dalam kelas atau kelas tambahan untuk mereka explore ni. Contohnya explore kalau dalam dasar explore apa? Tentang dunia angkasa lepas. Kan? Jadi mereka sama-sama kita tahu aras kemudian mereka boleh explore dan boleh terangkan student pada kelas dan sebagainya lah. Okey. Jadi kalau kita lihat sini, guru mengajar akan tahun 4 dengan tahun 5 tadi. So ada kumpulan pada refleksi sama ada nak gabungkan terus. Kalau lihat dalam pemetaan tu cikgu boleh gabungkan terus tahun 4 dan 5 cikgu gabungkan lah. Tapi sampai gabungkan cikgu buatlah kumpulan tahun 4 dan kumpulan tahun 5 lah. Jadi kalau kita ambil pada peringkat yang mereka yang advance seperti yang sebelang tadi tu, katakanlah boleh tahun 4 5 ni mereka dari segi arah tu sama. Okey, maksudnya kalau yang tahun 5 ni katakan mereka yang anak peladang, okey, anak petani. Tapi mereka disebabkan dah lama dari tahun 5 mereka dah sampai level yang agak tinggi. Tapi yang tahun 4 ni ada anak guru. Kan? Jadi level mereka dah dia tahu sama. Selamat pagi dan sejahtera kepada semua. Okay, kami dari kumpulan 1. Okay, so tajuknya adalah banding beza kaedah. 4.4 itu adalah rakan pembimbing dengan 4.5 adalah contextual. Okay, so mula-mula kita tengok apa yang persamaan daripada yang dua-dua kaedah ini. Okay, yang pertama adalah kolaborasi. Okey, kolaborasi. Keduanya adalah berpusatkan murid. So dua-dua kaedah adalah dia berpusatkan pada murid. Okey. So walaupun rakan pembimbing dalam rakan pembimbing itu ada murid yang cerdas dan murid yang lemah, tapi yang ini semua adalah berpusatkan pada murid. Okey, yang ketiganya adalah penglibatan murid yang aktif. Okey, so dalam dua-dua ini penglibatan muridnya adalah aktif dalam kumpulan. Okey. So sekarang kita tengok yang perbandingan, okey, daripada yang dua-dua kaedah ini. Okey, yang pertama dari kaedah rakan pembimbing. Okey, yang pertamanya adalah fokus interaksi antara rakan sebaya. So ini adalah fokus, okey. Terangkan tentang fokus. So yang keduanya adalah murid dipimpin oleh rakan sebaya. So yang dalam kaedah ni, okey, seperti yang kita tengok dalam slide tu. Okey, so dalam kaedah ni murid yang cerdas atau murid yang pandai itu menjadi pemimpin bagi murid yang lemah. Okey, yang ketiganya adalah maklum balas rakan sebaya. Okey, so yang keempatnya adalah sumber pembelajaran dari rakan sebaya. Okey, so yang terakhirnya adalah murid cerdas menjadi mentor. So kita boleh melahirkan seorang yang mentor. Okey, dalam di kalangan murid itu.
Okey, yang keduanya adalah kontekstual. Kontekstual tu yang bezanya adalah yang pertama tumpuan pada pengalaman murid. So ini adalah tumpuan pada pengalaman murid ya. Okey, so yang keduanya adalah guru sebagai fasilitator. Okey, yang dalam rakan pembimbing tu kita tengok yang murid tu menjadi tutor. Okey, tapi dalam yang kontekstual tu gurunya menjadi fasilitator. Okey, yang ketiganya adalah penggunaan konteks dalam PDP. So yang keempatnya adalah sumber pembelajaran adalah pengalaman kehidupan. Okey, yang terakhirnya adalah tumpuan kepada keupayaan murid. So ini adalah hasil punca daripada kumpulan 1. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari kumpulan 2 mendapat tajuk banding beza kaedah 4.5 dan 4.6, iaitu 4.5 kaedah PDP kontekstual dan 4.6 kaedah PDP sama aras kebolehan. Okay, kita tengok apakah persamaan kaedah PDP kontekstual dan kaedah PDP sama aras kebolehan. Okay, yang pertama, guru bertindak sebagai facilitator, iaitu guru sendiri kalau dalam kontekstual, guru sendiri membimbing murid mengaitkan pengalaman dalam kehidupan mereka dikaitkan dengan isi pelajaran. Dan kalau kaedah sama aras kebolehan, guru bimbing murid ikut kumpulan aras tahap penguasaan murid. Okey. Yang kedua, persamaan kedua-dua kaedah ini ialah boleh dilaksanakan secara berkumpulan. Okey, kalau lihat PDP kontekstual boleh dilaksanakan dalam satu kelas. Okey, tahun 2 dan 3 kita laksanakan secara kelas lah. Okey. Kalau kaedah sama aras kebolehan kita laksanakan ikut aras kebolehan murid. Okey, secara berkumpulan. Okey, yang ketiga persamaannya ialah berpusatkan murid. Okey, kalau kaedah PDP kontekstual, murid sendiri menceritakan pengalaman. Murid sendiri memberitahu rakan-rakan tentang pengalaman mereka. Contohnya pengalaman melakukan aktiviti seharian, contoh menolong ibu, memasak, menolong ayam cuci kereta. Okay, itu dalam konteks bahasa Melayu lah kalau dikaitkan dengan aktiviti. Kalau jika kaedah PDP sama aras kebolehan, murid berpusatkan murid, iaitu dalam kelompok murid yang melakukan tugasan atau contoh murid yang melakukan lembaran kerja. Ikut tahap lah, ikut aras kebolehan murid. Okey, murid yang lakukan. Okey, seterusnya kita berada kepada perbezaan. Okey, apakah perbezaan kedua-dua kaedah ini? Yang pertama, untuk kaedah PDP kontekstual, pengalaman yang sama. Okey, murid dapat pengalaman yang sama. Contohnya pengalaman di rumah, pengalaman melakukan aktiviti seharian di rumah. Okey, kalau murid tahun 2 dia pernah tolong ibu bapa dia, murid tahun 3 pun pernah tolong ibu dan bapa dia. Okey, kalau kaedah PDP sama aras kebolehan, aras pengalaman sendiri, iaitu kalau tadi aras yang rendah, ikut pengalaman mereka, ikut aras mereka. Kalau yang tinggi ikut aras mereka. Okay, seterusnya, yang kedua, perbezaan yang kedua ialah untuk kontekstual, murid yang berbeza umur boleh meningkatkan tahap kemahiran yang seterusnya. Contoh, murid tahun 2 dengan 3. Okay, kalau murid tahun 2 ni macam mana? Peluang. Okey, contoh murid tahun 3 ni pengalamannya lebih lagi. Okey, murid tahun 2 bila dia dengar pengalaman murid tahun 3, dia akan dapat lebih lagi. Itu. Okey, yang kedua, untuk PDP sama aras kebolehan, murid berada dalam aras yang sama kemahiran dan kebolehan. Maksudnya kita kelompokkan murid ikut aras kebolehan mereka. Okey, dan yang terakhir, perbezaannya ialah untuk kontekstual,
guru tidak boleh melihat peningkatan murid dengan jelas. Iaitu contoh kalau pengalaman, dia tak boleh diukur. Okey, semua orang ada pengalaman, cumanya pengalaman yang berbeza. Okey, pengalaman murid tahun 2 mungkin berbeza dengan pengalaman murid tahun 3. Okey, manakala kalau PDP sama aras kebolehan, guru boleh melihat peningkatan murid dengan jelas, iaitu boleh diukur. Contohnya kalau murid tahap rendah, okey, kita tahu contoh dia punya markah kan. Kita tahu, kita dapat ukur markah dia dengan markah murid yang aras yang lebih tinggi. Okay, kita boleh diukur. Okay, itu sahaja daripada kumpulan 2. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah kumpulan 2. Syabas ya. Okey, kat sini ada keunikan lah dari kalau kita nak bandingkan dari segi konten yang pihak kami sampaikan dibandingkan dengan konten yang disampaikan kumpulan 2, sangat unik dan boleh diperbincangkan lagi. Contoh yang pertama, yang tak sama yang sama tak ada masalah. Semua jelas. Tapi yang tak sama bagi PDP kontekstual yang menunjukkan pengalaman yang sama dengan yang sendiri tu. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan bagi pendapat pula kat sini di mana pengukuran untuk apa kata orang tu, kaedah kontekstual tu untuk merujuk pada pengalaman yang sama. Kenapa ya uniknya di sini dia merujuk kepada indikator pengalaman yang sama untuk kontekstual. Agak-agak pandangan daripada yang rakan lain. Ada tak yang tak jelas? Kejelas sejelasnya. Okey, kalau jelas nak minta pandangan cikgu, boleh. Sebab bagi saya pengalaman yang sama ini, katakanlah memang tadi contoh di rumah masing-masing ada membantu ibu untuk mencuci apa semua untuk tahun 30, pengalaman yang sama, maknanya harian. Ya, pengalaman harian murid di rumah dikaitkan dengan PDP mungkin waktu itu sains. Okey, sains belajar tajuk apa yang dikaitkan dengan aktiviti membantu mencuci pinggan. Mungkin liquid pencuci pinggan itu dia nak kenal pasti sebagai cecair pencuci. Jadi tahun 2 dan 3 dah ada dah pengalaman itu di rumah. Semenarik tak idea kumpulan ini? Sangat menarik yang kita tak bincangkan pun dalam sesi kita. So inilah idea yang di luar kotak. Okey, terbaik. Dan yang kedua yang saya tertarik yang tidak sama tadi apa nama? Guru tidak boleh melihat peningkatan murid dengan jelas. Kat sini dilabelkan sebagai pengukuran dia. Okey, mungkin kaedah konteks ini cikgu kurang nampak macam mana nak ukur budak ni dah mengalaminya. Nampak? Dan yang kedua yang bahagian sama aras ni boleh diukur dengan jelas. Contoh mengikut level aras kebolehan, sederhana, lemah, tinggi, kan? Jadi ini adalah aspek luar kotak yang mana dia menyentuh kepada bagaimana kita mengukur pembelajaran dia. Wah, tahniah. Terbaik. Tepukan gemuruh untuk kumpulan 2. Beri tugas untuk membanding beza kaedah 4.4 dengan kaedah 4.6, iaitu kaedah PDP rakan pembimbing dengan kaedah PDP sama aras kebolehan. Okey. First kita lihat persamaan. Persamaan adalah aktiviti berpusatkan murid, maksudnya dia based on the student. Semuanya basekan murid sahaja. Yang kedua, kolaborasi antara murid, guru dan bahan. Maksudnya murid akan berkolaborasi dengan murid, dengan guru dan bahan. Dekat pembimbing, murid boleh gunakan bahan dan guru akan membantu mereka. Okay. Untuk kaedah sama aras boleh tu, mereka akan menggunakan bahan untuk mencari maklumat. Lepas tu guru akan membantu dan rakan akan berbincang dalam kumpulan. Sebab tu kami buat macam ni. Yang ketiga adalah melibatkan murid secara aktif, iaitu murid akan meneroka perkara yang baru, walaupun dia rakan pembimbing, dia akan belajar sesuatu. Okey. Perbezaan adalah untuk kaedah rakan pembimbing, guru adalah sebagai pemudacara. Maksudnya guru rakan pembimbing akan membimbing, guru akan bantu murid yang ada masalah sahaja. Maksudnya kalau ada apa-apa problem, dia akan pergi, dia akan simplifykan.
bagi kaedah aras kebolehan, guru menjadi pembimbing. Maksudnya guru akan bantu sepenuhnya bagi murid sama aras. Okey, yang kedua, aras kebolehan berlainan. Maksudnya ada murid cerdik, ada murid pandai, lemah, ada murid yang medium. So ada berlainan. Dekat sini semua murid sama aras. Maksudnya semua lemah, semua baik, semua cerdik macam tu. Jadi guru boleh ukur kebolehan mereka. Okey. Yang ketiga, murid cerdas menjadi pembimbing. Okey, bagi aras kebolehan, guru memberi perhatian kepada murid yang lemah. Maksudnya dalam pembimbing, rakan pembimbing, guru tak akan involve sendiri, murid akan jadi pembimbing. Tapi dalam aras kebolehan, guru akan membantu murid yang lemah, murid yang sama aras tu akan mencari bahan. Okey, yang last terakhir, aktiviti pengukuhan diberi kepada berasingan. Bagi kaedah aras sama, aktiviti permulaan topik baharu. Maksudnya kalau nak buatkan satu aktiviti baru, kita boleh gunakan kaedah ini. Kalau nak buat aktiviti pengukuhan, kita boleh gunakan kaedah rakan pembimbing. Itu je, terima kasih. Okay, kami kumpulan 4 ni menggunakan kaedah PDP rakan pembimbing. Jadi di sini fokus dia rakan pembimbing. Jadi untuk kaedah ini kita kena perah. Kita kena perah rakan pembimbing ni sampai dia kering. Jadi cikgu hanya sebagai fasilitator. Okey. Jadi untuk langkah pertama iaitu set induksi, kita sudah mula menggunakan fungsi rakan pembimbing ni. Jadi cikgu mempamerkan pelbagai jenis pecahan. Sebab dalam unit yang kita pilih ni, unit pecahan, iaitu tahun 4 2.1.1. Jadi rakan pembimbing yang boleh kita pilih itu ialah mungkin dari kelas tahun 5 ataupun kelas tahun 4 yang lebih cerdas sikit. Jadi untuk 2.1.1 ini ialah penukaran unit pecahan wajar kepada tak wajar ataupun tak wajar dari wajar. Jadi set induksi ini cikgu mempamerkan jenis pecahan. Dan di sinilah rakan pembimbing dia akan membimbing rakan-rakannya mengelas dan mengenal pasti yang mana satu pecahan wajar, yang mana satu pecahan tak wajar, dan yang mana satu pecahan bercampur. Jadi selepas mengenal pasti, barulah kita masuk kepada objektif pembelajaran kita, iaitu penukaran unit pecahan. Dan untuk langkah pertama, cikgu sebagai fasilitator, cikgu perlu membimbing murid-murid untuk memahami konsep penukaran unit ini. Jadi di sini kami tak kata banyak sebab kita gunakan cara bercerita. Jadi kalau nak tulis sangat panjang, jadi kita guna diagram saja. Cikgu yang berminat boleh cari kumpulan 4. Jadi untuk langkah yang kedua, kita terus ke langkah kedua. Langkah kedua ni, rakan pembimbing memain peranan yang sangat penting. Sebab cikgu akan memberikan soalan latihan untuk murid-murid cuba kemahiran yang dipelajari hari ini. Jadi rakan pembimbing dia akan membimbing murid-murid ataupun rakan-rakannya. Dan selepas itu, cikgu akan beri tugasan kepada setiap kumpulan. Tugasan ni kita panggil dia tugasan mencari kod rahsia. Sebenarnya senang saja, nama grammar saja untuk menarik perhatian murid-murid. Jadi selepas setiap kumpulan mencari jawapan untuk setiap soalan, kedua-dua kumpulan ini perlu menggabungkan jawapan dia untuk mencari kod rahsia yang betul. Kalau kod rahsia itu salah, mesti salah satu kumpulan yang buat salah. Inilah langkah yang kedua. Dan yang terakhir penutup. Penutup pula kita sama juga perah rakan pembimbing sekali lagi sampai dia kering. Okey, macam mana? Kumpulan kami guna cara refleksi. Okey, pemikiran yang kritis. Okay.
Hebat kan? Jadi setiap jadi murid yang sederhana ataupun murid yang lemah, mereka perlu menceritakan apa yang telah mereka pelajari dalam kelas ini. Kemudian rakan pembimbing kumpulan lain akan memberi bintang kepadanya. Cara macam ni. Cikgu sebagai fasilitator. Jadi bila rakan pembimbing ni dia berlaku ketidakadilan, cikgu perlu beri komen. Ini adalah peranan cikgu. Dan satu pelajaran kelas ni, cikgu hanya fungsi cikgu hanya ada dalam 2 langkah saja, iaitu langkah pertama memberi penerangan. Yang lain rakan pembimbing akan memainkan peranan. Jadi inilah PDP yang dapat kami rancang dalam masa yang pendek ini. Kalau ada salah silap, kumpulan kami minta maaf. Dan kalau ada yang boleh dipakai, kami sedia memberi hikmah. Sekian, terima kasih. Kakak, Cikgu Wong dan timnya, kumpulan 4. Okay, syabas ya. Tahniah, dia dah beri contoh satu aktiviti yang menggambarkan kaedah PDP, rakan pembimbing, yang mana bila kumpulan ini menggunakan peta alih memang sangat tepat menunjukkan kepada langkah-langkah. Okey, langkah mula digunakan peta yang pertama iaitu set induksi ya. Okey, diikuti dengan perkembangan dan peranan pembimbing duduk di langkah ketiga dan keempat. Jadi cukup jelas di mana peranan rakan pembimbing itu berfungsi dan dilaksanakan dalam tempoh PDP ini. Okey, syabas. Terbaik kumpulan 4. Okey, langkah aktiviti PDP. Okey, kita dah pilih subjek sains, okey, sebagai contoh untuk PDP kaedah kontekstual. Okey, set introduction menceritakan tentang haiwan peliharaan. Bermaksudnya guru mengaitkan pengalaman murid memelihara haiwan. Jadi dia secara sekaligus tahun 2 dan 3. Okey, jadi murid akan menceritakan berdasarkan pengalaman yang dia lalui mengenai haiwan. Okey, lepas tu untuk set 1 iaitu langkah 1, tahun 2 dengan tahun 3 dipecah kepada 2 kumpulan berlainan. Okey, tahun 2 guru beri penerangan lanjut mengenai haiwan bertelur dan beranak. Manakala tahun 3 mereka akan belajar secara kumpulan tanpa bimbingan daripada guru kerana mereka dah ada pengalaman di tahun 2 mengenai haiwan. Jadi tahun 3 murid menonton tayangan video menggunakan laptop. Kenapa mereka menggunakan laptop? Sebab mereka tak nak diganggu pemerhatian daripada tahun 2. Jadi untuk mengelakkan gangguan tu, mereka hanya gunakan laptop aja. Dan secara kumpulan mereka akan mengenal pasti informasi lanjut tentang haiwan dan pemakanan. Okey, haiwan dan pemakanan yang bermaksud dekat sini adalah jenis makanan yang dimakan oleh haiwan. Maksudnya yang makan tumbuhan, haiwan lain dan bebas. Okey. Langkah kedua, okey, masih dalam kumpulan juga, tahun 2. Murid mengelaskan haiwan bertelur dan beranak menggunakan peta pokok. Okey. Jadi dekat sini guru tidak lagi bersama dengan murid tahun 2, guru hanya jadi tesis saja. Jadi murid tahun 2 dan tahun 3 mereka akan dalam kumpulan bekerja untuk membuat tugasan yang diberi. Tahun 3 pun sama, murid mengelaskan haiwan dan pemakanan menggunakan peta pokok. Okey, kenapa cikgu tidak lagi dibantu? Sebab mereka dah dapat input di sini dan sebelum ni pun dah diberi penerangan. Jadi mereka dah ada pengalaman, jadi mereka akan buat sendiri. Cikgu hanya memerhatikan sahaja dan kalau ada salah dia akan ditegur. Okey, untuk penutupan pembentangan hasil kerja murid. Okey, kita minta wakil daripada setiap tahun tu untuk membuat pembentangan dan guru akan membuat rumusan bagi subjek hari tersebut. Tahniah Cikgu Nagis dan timnya iaitu kumpulan 5. Baik, di sini saya nak lontarkan kepada semua, kita buka membuat penilaian sejauh mana aktiviti ini menepati kepada kaedah PDP kontekstual. PDP pembelajaran kontekstual. Kat mana yang berlakunya kontekstual di sini? Bahagian set induction, very good. Kat situ guru mengaitkan pengalaman murid, cukup jelas. Pada langkah kedua, langkah 1 pada step yang kedua,
Tahun 2, guru memberi penerangan. Kat sini mungkin boleh diberi penambahbaikan. So di sini sepatutnya guru memberikan pengalaman berbeza dengan guru memberi penerangan. Beza tak? Kalau guru memberi penerangan, cukup tak sampai level untuk dia menimba pengalaman? Tak. Jadi kat sini yang perlu kita tambah baik. Contoh terbaik pada tahun 3 itulah menonton tayangan video. Yang itu boleh dikaitkan dengan dia menerima pengalaman. Sebab berdasarkan video, cara itik bertelur, cara ikan bertelur, mungkin boleh dapatkan video tersebut. Okey? Jadi kat sini, untuk kita faham apa itu bila kita guna kaedah kontekstual. Kalau sains banyak aktiviti berdasarkan kontekstual. Contoh dia buat eksperimen. Contoh dia buat aktiviti PBL, Project Based Learning. Okey, so sangat berbeza apabila guru menerangkan. Kat situ kita harap guru faham. Bila kontekstual, kita kurangkan penerangan daripada guru. Peranan utama kita dah jelas daripada kumpulan 2 menunjukkan guru sebagai fasilitator. So di sini guru lebih kepada aktiviti murid. Ya. So okey, kumpulan 5. Okey, manakala langkah kedua itu bila ada aktiviti murid mengelaskan. So itu dah lebih kepada kognitif. Okay, mengelaskan. Kat situ ada berlakunya kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi bila kita dah ada langkah kedua tadi berdasarkan video, so dia ada aktiviti mengelaskan kat situ, cikgu dah berjaya implement kebat. Ya, okay, tahniah kat situ dan penutup dengan pembentangan. Nama saya Zainuddin, saya dari kumpulan 6 yang terdiri daripada 4 orang perempuan yang comel dan juga saya seorang lelaki lah. Baik. Untuk kumpulan kami diberi tajuk langkah aktiviti PDP iaitu sama alas kebolehan 4.6. Okey. Jadi sama alas ni maknanya mempunyai kebolehan yang sama, iaitu dari segi membaca, boleh menulis dan pengalaman yang hampir sama lah. Okey. Jadi tajuk yang saya buat pada kumpulan saya buat pada hari ini iaitu mata pelajaran sains, iaitu KPS mengelas. KPS ni maknanya kemahiran pelajaran sains lah. Okay. Kalau cikgu tengok di sini memang ada banyak tingkat lah. Tingkat pada besar-besar, dia boleh nampak lah kot. Okey, jadi saya ringkaskan kepada langkah atau aktiviti. Yang pertama, penerangan guru mengenai tajuk. Okey, penerangan guru mengenai tajuk ni itu ringkasan sajalah. Jadi guru memberi penerangan sambil memberi demo lah. Contohnya murid, sekarang ni musim raya kan. Pengalaman murid musim raya apa? Mungkin dia dapat duit raya. Ada yang RM1, ada yang RM5, ada yang RM10. Pengalaman anak saya lah, saya ambil pengalaman anak saya di kelas. Jadi RM1, RM5, kemudian RM10. Situlah, itu maknanya mengelas lah. Kemudian peran guru juga dalam kelas. Contohnya murid lelaki, murid perempuan, mengelas lah. Mungkin tahun 2 dan 3 dia sama level. Mengelas ada pada tahun 2 dan mengelas juga ada pada tahun 3. Itu standard prestasi 1.1 mengelas dan juga standard pembelajaran 1.1.2 itu mengelas. Okey. Baik. Apakah langkah-langkahnya? Baik. Pertama tadi saya bagi tahu menerangkan tajuk, kemudian pembahagian kepada kumpulan. Jadi oleh kerana murid ni sama aras, dibagi kepada 2 kumpulan saja dengan tajuk yang sama. Kemudian seterusnya guru akan mengedarkan bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar ni macam inilah kertas, marker dan sebagainya lah. Kemudian penerangan tugasan kumpulan. Baik. Murid-murid akan diberi tajuk iaitu saya tak tulis di sini ya. Tajuknya saya bagi haiwan, pembiakan haiwan. Haiwan bertelur, haiwan beranak.
Jadi murid akan mengelaslah haiwan bertelur, haiwan beranak, contoh haiwan. Okey. Kemudian murid akan melaksanakan aktiviti dalam kumpulan, ya. Murid akan membuat arahannya, murid akan membuat carta pengelasan dalam bentuk carta atau jadual, sama je lah. Ada kumpulan ni boleh buat dalam jadual, suka bebas, sama ada nak buat dalam jadual ataupun dalam carta. Kemudian setelah itu murid akan mempersembahkan hasil kerja mereka, dan seterusnya guru akan memberi ulasan sedikit lah. Jadi pembentangan dan akhirnya latihan pengukuhan. Setelah itu latihan pengukuhan. Selepas latihan pengukuhan, kemudian akan buat semakan bersama masa itu juga. Dan akhirnya rumusan daripada guru dan murid. Mula-mula murid akan beri pendapat lah, tentang pelajaran hari ini, dan seterusnya guru akan beri rumusan seterusnya lah. Okey. Jadi setakat itu sajalah ya. Saya kumpulan kami punya carta alih secara ringkas saja. Jadi sekian, terima kasih. Tepukan gemuruh untuk kumpulan 6. Pada kumpulan yang last sekali, saya memang sangat kagumlah dengan kerjasama semua, terutama kumpulan 6 ini memang menepati ya kaedah PDP secara sama aras kebolehan tadi. Pertama, dia menepati, dia mengambil kira semua pelajar dia tadi semua sama level, ya, sama pandai, dan dia menggunakan SP pun yang sama, tema yang sama. Okey, jadi bila dua kategori tadi indikator telah dipenuhi, maka aktiviti tadi tu dah memang konkret. Okey, terbaik. Syabas, tahniah. Tepukan gemuruh sekali lagi untuk kumpulan 6 dan tepukan gemuruh untuk semua. Nanti tak semestinya berjalan hanya satu tu saja. Maksudnya kita boleh mixkannya sama salah satu atau mix dua-tiga lah. Macam mana ikut pada kesesuaian murid cikgu tu sendiri lah. Apa yang kami berikan semuanya hanyalah panduan saja. Okay? Dan cikgu boleh ikut ubah sesuai ikut apa yang ada dalam kalangan murid cikgu lah. Tanya kepada semua cikgu, anda dah present kata peta writing kan, penggunaan peta writing. Cuma di sini ada beberapa lah saya nak tegur sedikit. Bukan nak cari salah, tidak. Tapi kita sharing is caring, right? Okay. Saya terpanggil untuk bagi sedikit penerangan lah tentang peta writing. Ada beberapa kesalahan dalam lukisan peta writing tu. Seperti mana yang kita tahu, peta writing ni telah di-patent dan di-licensekan. So once kita ubah, dia sudah bukan lagi peta writing. Betul? Bukan lagi peta writing. So kita tak boleh panggil peta writing. Macam tadi saya nampak ada bulatan yang dot. Dia tak ada. Dalam peta writing tak ada tulis dot. And then satu lagi, waktu kita nak present dalam kelas. Sebabnya setahu saya di sekolah ada poster, right? Poster. Okey, poster peta writing. Cikgu tengok betul-betul poster tu. Okey, mana ada dot. Betul tak? Tapi bila you guna dalam kelas, mana tahu some of the kita punya student dan tahu tentang peta writing, agak malu tak kalau ditegur. Kemudian satu lagi untuk peta alir yang saya nampak tadi, ada dua kumpulan. Saya tak nampak bentuk peta alir pun di situ. Peta writing dengan peta minder totally different. Okay? Bila kita guna tentang peta writing, kita cakap dengan murid kita, okey, hari ini kita buat peta bulatan. Peta bulatan untuk apa, cikgu? Okey, penerangan. Okey, penerangan. Jadi, bila murid kita lukis saja kita sudah tahu dia nak terangkan sesuatu. So, kita tak perlu nak fikir-fikir apa dan tulis pasal apa. Begitu juga dengan peta buih. Peta buih banyak kesalahan berlaku. Peta buih hanya boleh guna kata adjektif saja untuk menerangkan sesuatu. Contoh, dalam pendidikan moral, contoh tokoh murid semalam, you nak guna peta buih. So, kata-kata adjektif saja yang menerangkan tentang diri murid tersebut. Contohnya, rajin. Okey? Kerja keras. Beramak.
satu saja. So be careful lah dengan dia punya ciri-ciri setiap 8 pemetaan itu. Jadi macam ni kan. Okey cikgu? Aliran macam ni, ini yang dikatakan salah. Yang betul dia straight ni, turun bawah ni, dia ke ujung bawah baru. Tu baru betul.